Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Eliana Natasha binti Muhammad Sani. Nombor metik di 183-11272. So, hari ini saya akan terangkan tentang final exam. So, ada dua soalan. Saya akan terangkan soalan yang pertama dulu. Soalan pertama dia cakap terangkan apakah yang akan dilakukan untuk meyakinkan rohaya, sertakan hujah anda kenapa anda memilih untuk melakukan perkara tersebut. So, pendapat saya, hujah saya adalah saya akan menasihati rohaya betapa pentingnya organisasi ni. So, organisasi ni ialah setiap pekerja diterima sepenuhnya sebagai seorang individu. Apabila sebuah organisasi mengambil seorang individu bekerja, maka organisasi akan mengambil keseluruhan individu tersebut, iaitu individu tersebut tidak dipisahkan dengan ciri-ciri mereka, kemahiran, sikap dan sebagainya. Setiap sifat yang dimiliki oleh individu tersebut tidak akan dapat dipisahkan daripada individu tersebut. Justru, pengurusan perlulah memainkan peranan bagi mengenal pasti apakah kelebihan yang ada pada setiap individu serta bagaimana kelebihan ini dapat dimanfaatkan bagi kepentingan organisasi serta apakah kelemahan yang ada dan apakah perancangan latihan yang perlu dilakukan bagi mengatasi kelemahan tersebut. So, kepentingan organisasi yang kedua ialah kepentingan bersama. Seperti yang kita ketahui, organisasi dan pekerja saling perlu dan memerlukan antara satu sama lain. Contohnya, pekerja mempunyai matlamat dan cita-citanya mereka sendiri yang ingin mereka capai, manakala organisasi pula mempunyai objektif yang tersendiri. Maka, kedua-dua entiti ini saling bergantungan antara satu sama lain bagi mencapai cita-cita masing-masing. Pernah dengar tak The Big Five Theory? The Big Five Theory ni amat penting dalam organisasi. Yang pertama, extraversion. Extraversion ni dia menceritakan tentang tahap dan kesediaan dan kekuatan semangat seorang untuk bergaul dan menyesuaikan diri dengan persekitarannya. Yang kedua, agreeableness. Dia ni membincangkan tentang tahap keikhlasan hati dan keterbukaan untuk memberi dan menerima pandangan orang lain serta tahap mempercayai antara satu sama lain. Yang ketiga, conscientiousness. Dia membincangkan tentang tahap etika dalam organisasi dan dikaitkan dengan mutu ataupun kualiti kerja. Yang keempat, neuroticism atau emotional stability. Dia membincangkan tahap ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi menghadapi tekanan dalam memikul tanggungjawab untuk menjalankan kerja. Yang terakhir, openness to experience. Dia lebih kepada membincangkan tentang tahap kreativiti dan rasa ingin tahu serta keterbukaan untuk mempelajari perkara dan perubahan baru. Pentingnya organisasi ini akan membuatkan rohaya lebih yakin untuk bersetuju ditugaskan di tempat baru. Saya juga akan memberi nasihat kepada rohaya tentang konflik peranan. Konflik peranan dia macam individu atau pekerja yang terkeliru atau berada dalam ketidakpastian tentang apa yang diharapkan atau perlu dilakukan bila mana suatu arahan atau tugasan diberikan, maka individu atau pekerja tersebut dikatakan mengalami konflik atas peranannya ataupun konflik peranan. Ianya terjadi bila persekitaran tidak menyokong pekerja atau individu untuk menghasilkan apa yang diharapkan. Konflik yang pertama dia intersender konflik, iaitu konflik dalaman dengan pihak lain. Konflik sebegini berlaku bila keinginan individu atau pekerja bertentangan dengan keinginan orang lain. Misalnya, pekerja yang ingin pulang awal atas urusan tertentu, tetapi pengurus hanya membenarkan pekerja pulang selepas habis waktu bekerja. Yang kedua pula, person role conflict, konflik kepribadian. Situasi yang terjadi bila peranan atau tugasan yang perlu dilaksanakan oleh individu atau pekerja adalah bertentangan dengan sifat atau kepribadian diri individu tersebut. Justru, pihak pengurusan perlu menimbangkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan mana-mana bentuk konflik yang ada bagi memastikan keharmonian dalam organisasi sentiasa berlaku supaya suasana kerja yang baik terpelihara dan pekerja dapat menghasilkan. Justru,
Pihak pengurusan perlu menimbangkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan mana-mana bentuk konflik yang ada bagi memastikan keharmonian dalam organisasi sentiasa berlaku supaya suasana kerja yang baik terpelihara dan pekerja dapat menghasilkan output yang tinggi. Ini dapat memberikan contoh kepada Rohaya kerana Rohaya keliru sama ada untuk pergi ataupun tidak terhadap tempat tugas barunya. Bukan itu sahaja, saya juga akan menerangkan tentang konsep perceptual defense. Perceptual defense ni dia bermaksud dia cuba mempertahankan dari membuat persepsi atau memilih maklumat tertentu untuk membentuk persepsi. Ada kalanya kita tidak dapat menerima sesuatu yang mungkin tidak selari dengan kehendak kita, tidak menyeronokkan kita atau secara umumnya tidak selari dengan budaya, kelaziman, amalan dan tradisi kita. Untuk tujuan itu, beberapa kaedah bisa digunakan, antaranya yang pertama, lupakan terus maklumat yang tersebut. Yang kedua, mengubah suai maklumat dan membentuk persepsi. Yang ketiga, cuba membentuk suatu persepsi agar ia selari dengan kecenderungan kita. Yang keempat, menerima maklumat tersebut. Situasi ini lebih kepada Rohaya yang ikut kehendak dia kerana dia tidak mahu ke tempat baru sebab beliau berfikir di tempat yang baru tu lebih mencabar. Jadi sebagai contohnya, kita cuba memahami dan menyelami perasaan orang lain. Dia ibarat sebagai cuba menerima andaian-andaian yang dibuat oleh orang lain dan cuba fahami atau selami kenapa mereka membuat andaian sedemikian. Ini perlu kerana setiap orang akan menterjemah sesuatu perkara dengan cara yang tersendiri. Yang kedua pula, elakkan daripada mengaitkan atau mensabitkan sesuatu kepada perkara yang bukan-bukan. Pengurus mesti cuba mendapatkan atau mencari satu justifikasi mengapa sesuatu perkara berlaku, menggunakan fakta-fakta yang logik sebagai menyokong kepada justifikasi tersebut. Elakkan kegopohan, membuat sebarang andaian dengan mengaitkannya dengan perkara-perkara remeh-temeh dan bukan-bukan. Rohaya merupakan seorang pemimpin kerana dia merupakan seorang senior. Pemimpin merupakan individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu yang lain di dalam satu pertubuhan. Sesuatu yang menarik dalam kepimpinan adalah kewujudan pemimpin yang berada dalam organisasi yang mempunyai struktur yang tersendiri dengan mewujudkan hubungan pemimpin dan pengikut bagi mencapai kecemerlangan. Pencapaian yang cemerlang dalam suatu organisasi memerlukan langkah-langkah atau aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh pemimpin bagi mendorong pengikutnya meningkat tekad dan keazaman ke arah kecemerlangan organisasi tersebut. Seperti yang kita tahu, organisasi tidak akan lengkap tanpa pemimpin dan ini mencatatkan bentuk organisasi dengan adanya kelompangan antara organisasi dan ahli-ahlinya. Justru kehadiran pemimpin adalah penting bagi mengisi kelompangan tersebut. Yang kedua, pemimpin adalah ejen perubahan dan merupakan kuasa dalaman organisasi yang boleh membawa perubahan struktur, polisi dan penyusunan sumber organisasi. Yang ketiga, pemimpin diperlukan bagi mengendalikan isu berkaitan dengan sumber manusia dalam organisasi kerana terdapatnya kadar tukar ganti yang sering berlaku dalam organisasi. Yang terakhir adalah proses perubahan. Saya akan menceritakan tentang proses perubahan. Proses perubahan terbahagi kepada 3 peringkat. Yang pertama, pencairan. Pencairan ini adalah mengenal pasti idea dan amalan lama yang tidak relevan serta cuba memahami dan mengamalkan idea dan amalan baru. Yang kedua, perubahan. Individu dan anggota organisasi mestilah mempelajari idea dan amalan baru ini supaya mereka mampu berfikir dan bertindak mengikut idea dan amalan baru tersebut. Terdapat 2 bentuk kuasa yang wujud ketika proses ini berlaku, iaitu kuasa penahan. Kuasa penahan ni ialah individu yang tidak suka kepada perubahan akan menghalang proses mempelajari idea
tersebut. Yang kedua, kuasa penggerak. Kuasa penggerak ini boleh digunakan untuk mengatasi kuasa penahan. Contohnya, memberikan ganjaran kepada mereka yang dapat mempelajari amalan-amalan baru dan cepat. Yang ketiga, perubahan pembukuan, iaitu amalan dan tindakan sebenar berdasarkan idea dan amalan baru dilaksanakan sepenuhnya. Kos sosial, kos yang berkaitan dengan perhubungan dengan orang lain seperti perhubungan dengan kawan baru, faktor keluarga seperti isteri yang bekerja tetapi perlu mengikuti suami ke tempat baru apabila ditukarkan, emosi anak-anak dan sebagainya. Justru bila perubahan perlu dilakukan, pengurusan mestilah memberikan peluang kepada kaki tangan untuk benar-benar memahami kenapa perubahan ini berlaku serta menerangkan implikasinya kepada organisasi serta anggotanya supaya mereka lebih bersedia dari sudut fizikal dan mental. Takat ini saja yang dapat saya memberi nasihat kepada Rohaya supaya dia dapat meyakinkan diri dia untuk bertugas di tempat yang baru. Saya akan sambung terang soalan nombor 2, iaitu soalan terakhir. Soalan dia berbentuk begini. Terangkan apa yang anda faham tentang kedudukan anda sebagai penyelia serta apakah tugas dan peranan baru anda sebagai seorang penyelia. Penyelia ni, menurut Kamus Dewan, penyeliaan bermaksud menjalankan kerja-kerja menyelia atau mengawasi, manakala penyelia adalah orang yang melakukan kerja-kerja penyeliaan atau pengawasan tersebut. Sesetengah sekolah mengatakan bahawa penyelia merupakan kumpulan pengurusan tahap dini atau terendah dalam hierarki pengurusan. Manakala ada juga sekolah yang mengatakan bahawa penyelia bukan merupakan kumpulan penyeliaan. Kedua-dua pendapat ini boleh diterima. Dia bergantung pada bentuk organisasi yang terbabit. Menurut Davis, terdapat beberapa pandangan tentang penyelia. Antaranya yang pertama, penyelia merupakan orang penting dalam sistem peroperasian organisasi. Antara fungsinya ialah dapat membuat keputusan berkenaan pelaksanaan operasi, menjalankan fungsi pengawalan, menterjemahkan polisi organisasi dalam bentuk gerak kerja dan melaksanakan tugas penting dalam menyempurnakan kerja-kerja operasi. Penyelia memainkan kedua-dua peranan, iaitu wakil pengurusan kepada pekerja dan juga wakil pekerja kepada pengurusan. Justru sebagai penengah antara dua kumpulan penyelia perlu mengamalkan sistem komunikasi dua arah, iaitu ke atas dan ke bawah. Namun, di sebalik semua ini, penyelia merupakan kumpulan pekerja yang mahir, yang amat terdedah kepada kedua-dua aspek teknikal dan kemanusiaan. Mereka tahu apa bentuk kerja yang perlu dilakukan mengikut prioriti serta tahu siapakah yang layak melakukan tugasan tersebut. Mereka juga memainkan peranan yang sebenar sebagai seorang pemimpin, iaitu menjalankan hubungan baik dengan pekerja serta menjalankan peranan sebagai pengajar kepada pekerja-pekerja bawahan. Bukan itu saja, kita juga dapat tengok peranan penyelia sebagai jurulatih, pembimbing, model dan mentor. Mentoring merupakan pembimbing seorang sama seorang dan melibatkan proses memimpin, membangunkan dan membentuk golongan muda yang berbakat. Odioni 1955, mentoring boleh ditafsirkan sebagai satu falsafah atau rangkuman teknik atau kaedah dalam menghasilkan modal insan yang lebih baik bagi tujuan meningkatkan produktiviti untuk mendapatkan keuntungan dan pencapaian organisasi yang lebih baik. Penyelia selaku mentor membantu pekerja secara membawa dengan membentuk mereka membina perkembangan kejayaan dalam organisasi. Itulah sebabnya penyelia mesti terdiri dari kalangan mereka yang berpengalaman luas, matang, berfikiran positif serta berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada protege atau mentee mereka. Satu lagi peranan mentor adalah sebagai role model.
model atau contoh ikutan bagi pekerja. Sebagai rujukan atau ikutan, maka mereka perlulah mempamerkan ciri-ciri seperti cemerlang dalam melaksanakan tugas, bijak mengatur dan menyusun tugas kepada pekerja bawahan, menyokong dan membantu pekerja, serta memberikan maklum balas kepada pekerja tentang hasil kerja atau output yang diberikan oleh pekerja. Okey, itu saja tentang penerangan dua soalan yang dapat saya terangkan. Sekian, terima kasih.